والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini dapat lagi kita bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama mengambil manfaat untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita memberikan tumpuan perbincangan kita di dalam suratul Al-Kahfi. Dan kita juga sedia maklum bahawasanya menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara surah yang disunatkan untuk kita membaca pada malam dan siang Jumaat adalah suratul Al-Kahfi. Terutama pada 10 ayat yang pertama, begitu juga kepada 10 ayat yang terakhir. Jika dibaca 110 ayat, ia adalah lebih baik. Pagi ini kita akan membincangkan ayat yang keempat dalam suratul Al-Kahfi. Sebelum kita masuk kepada ayat yang keempat suratul Al-Kahfi, izinkan saya membuat sedikit pengulangan apa yang telah kita bincangkan pada hari semalam. Pagi semalam kita telah membincangkan ayat yang kedua dan juga pada ayat yang ketiga, yang mana pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang dua fungsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang pertama adalah untuk memberikan peringatan, memberikan ancaman dan amaran dengan azab Allah. Yang kedua, Allah menceritakan tentang tujuan diturunkan Al-Quran ini adalah untuk menyampaikan, memberitahu tentang berita gembira. Berita gembira itu Allah Ta'ala khususkan kepada siapa-siapa yang dia beriman dan dia juga melakukan amal yang salih. Kemudian Allah menerangkan berita gembira yang dimaksudkan pada ayat yang kedua adalah balasan yang baik, ajran hasanah. Ajran hasanah pada ayat yang kedua. Kalau siapa yang ada nota yang bercetak boleh melihat muka surat yang ke-18. Bagi sesiapa yang melihat melalui soft copy, boleh lihat pada slide nombor 37 hingga 39. Balasan yang baik pada ayat nombor 2 adalah merujuk kepada balasan syurga. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, syurga ini juga kadang-kadang ia digelar dengan perkataan al-husna, iaitu yang baik. Okay. Boleh lihat nota muka surat nombor 22 bagi halaman yang bercetak, manakala soft copy boleh tengok muka surat nombor 45. Kita akan jumpa pada maklumat tersebut nama-nama syurga yang kadang-kadang Allah gunakan perkataan al-husna. Jadi itu pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah memperincikan lagi setelah dia, orang yang dapat ajran hasanah, dia dapat syurga, apa yang berlaku kepadanya diterangkan oleh Allah pada ayat selepasnya, iaitu pada ayat yang ketiga. Makithina fihi abada. Okay. Pagi ini kita masuk kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat bagi suratul Kahfi,
Kalau lihat dalam nota bercetak muka surat nombor 23, atas sekali itu kotak yang pertama, manakala di dalam soft copy tuan boleh lihat pada slide nombor 46. Kan tuan tengok PDF kan? Yang slide nombor 46, ayat yang keempat suratul Kahfi, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunziral ladzina qalu takhadzallahu walada. Okey, jumpa tak ayat dia? Jumpa ya? Okey. Ayat yang keempat, jika kita baca terjemahannya, wa yunziral ladzi, dan Allah dan Al-Quran itu juga sentiasa memberikan inzar, memberikan peringatan. Peringatan, okey, perkataan yunzir, perkataan yunzir ataupun inzar di dalam Al-Quran, dia merujuk kepada peringatan yang berbentuk menakut-nakutkan, memberi ancaman. Itulah perkataan inzar. Wayunzir. Okey. Jadi ayat yang keempat, Allah menyambung, Allah mempericikan lagi apa yang telah diperkatakan pada ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua, suratul Kahfi, Allah menyebut secara umum tujuan Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan. Peringatan itu dengan bentuk azab yang syadidah, azab yang pedih. Tetapi ayat yang kedua Allah tidak menerangkan secara khusus siapakah di antara manusia yang dia selalu diberikan amaran dengan azab yang pedih. Maka jawapannya berada pada ayat yang keempat. Sebab tu kalau tengok dekat nota tu, dekat atas tu kan dia tulis secara umum dan secara khusus. Jumpa? Okey. Ayat yang keempat mengkhususkan lagi, menspesifikkan lagi apa yang telah dibincangkan pada ayat yang kedua. Rupa-rupanya pada zaman dulu ada manusia yang dia tuduh, dia kata Allah ni telah mengambil anak. Dia kata ada orang zaman dulu mereka mengatakan Allah ni ada anak. Itulah pada ayat yang keempat. Bagi manusia yang seperti ini, turunnya surah Kahfi menakut-nakutkan mereka. Allah memberikan amaran kepada mereka. Siapa-siapa yang mengatakan Allah ini ada anak, maka ia berhadapan dengan ancaman dan amaran dari Allah. Kalau ditanya ancaman apa? Ayat 2 bagi tahu. Apa ancamannya? Ba'san syadidan min ladunhu. Kenapa? Jika orang mengatakan Allah ni ada anak, kenapa dia menjadi berat? Kenapa sangat berat jika mengatakan Allah ni ada anak? Okey. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas kan? Kita baca surah Al-Ikhlas, cuba kita ingat ayat yang ketiga. Allah sebut tentang apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan dan dia juga tidak mempunyai anak. Kenapa dalam surah Al-Ikhlas, surah mentauhidkan Allah, diterang tentang Allah ni tak pernah dilahirkan dan tak pernah mempunyai anak? Kenapa? Kerana jika dikaitkan Allah tu ada anak, dia membawa kepada dosa syirik yang paling besar. Kenapa kalau kata Allah ni ada anak,
dia termasuk perbuatan syirik. Kerana kalau Allah ada anak, maka anak Allah tu, dia akan ada ciri apa? Kalau saya ada anak saya tu ada tak iras-iras saya? Ada tak gen bapa dia? Ada kan? Nanti kalau orang mengatakan Allah ada anak, nanti orang lupa Allah tu. Orang akan pergi kepada siapa? Orang akan pergi kepada anak Allah tu. Sebab kalau bapa dia Tuhan, jadi anaknya mesti Tuhan. Sebab itu di zaman dulu sudah ada manusia yang telah mengatakan Allah ni mempunyai anak. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam ayat Quran, bukti yang jelas, tuan-tuan boleh lihat. Kalau dalam nota yang bercetak muka surat nombor 25, kalau dalam slide PowerPoint, tuan-tuan boleh lihat pada slide nombor 52, tuan-tuan jumpa tak surah Maryam ayat nombor 88 sehingga nombor 92. Jumpa? Isu yang sama, mereka mengatakan Allah ni ada anak. Tuan-tuan, kalau ada manusia mengatakan Allah ni ada anak, ni langit-langit ni hampir-hampir nak pecah di atas tuduhan dah. Okey. Kalau nak lihat ayat lain, tuan-tuan boleh lihat muka surat nombor 26 halaman bercetak, slide nombor 53, rujuk dalam surah Taubah ayat nombor 30. Tuan-tuan akan jumpa orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair adalah anak lelaki Allah. Kalau orang Nasrani, orang Kristian, mereka mengatakan Al-Masih, iaitu Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jelas kan? Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Suratul Kahfi pada awal-awal ayat untuk membangkang mana-mana manusia yang mengatakan Allah itu mempunyai anak, kerana ia melibatkan perbuatan mensyirikkan Allah. Jelas tuan-puan penerangan tu? Baik. Tuan-tuan, kita kena ambil perhatian ayat-ayat yang awal ni. Sebab ayat nombor 2, 3 dan 4 ini, ia berada pada 10 ayat yang pertama Suratul Kahfi. Ingat, kalau kita pernah baca hadis Nabi, kenapa dikempen hafalah 10 ayat pertama, hafalah 10 ayat terakhir Suratul Kahfi, boleh lindung daripada Dajjal. Kenapa? Kerana apabila Dajjal itu sampai, maka di antara yang dia akan buat, dia akan membawa manusia itu kepada mensyirikkan Allah. Okay. Dajjal ni, dia ada kuasa seperti Tuhan. Bukanlah dia Tuhan, tapi Allah bagi dia kuasa. Nanti kita ambil satu waktu, saya akan ceritakan panjang lebar tentang Dajjal. Jadi mungkin ada orang nanti waktu Dajjal sampai, dia akan kata, oh Dajjal ni dia Tuhan lah, dia Tuhan lah. Sedangkan kita telah, masa kita hidup, kita telah belajar, mana ada Tuhan, anak Tuhan pun tak ada. Jadi orang yang beriman, setelah dia baca 10 ayat pertama Suratul Kahfi, dia hafal, dia faham, dia ikut, dia tahu. Apabila Dajjal sampai, dia boleh tahu, ini bukan Tuhan ni, ini Dajjal ni. Sebab kami belajar dulu dekat Suratul Kahfi, Allah ni tidak mempunyai anak. Apatah lagi kalau Dajjal tu ada kuasa yang Allah beri kepada dia, maka dia bukan Tuhan. Baik, itu di antara sebab hikmah dia. Kenapa 10 ayat yang awal Suratul Kahfi ini digalakkan untuk dibaca, kalau boleh hafal dan fahamkan. Sebelum saya tutup pengisian pada pagi ini, izinkan saya menerangkan perkataan ladun. Okey, tengok nota muka surat nombor 24 atas sekali.
Kalau bentuk soft copy secara PDF, boleh tengok dekat slide nombor 48. Okey, tuan-tuan boleh baca di situ. Jumpa tak muka surat nombor 24 tu? Perkataan ladun dengan perbezaan perkataan inda. InsyaAllah nanti saya akan terangkan lagi pada kuliah akan datang. Dalam Quran, kalau Allah guna macam ni, bahasa Melayu kita DCC, bahasa Melayu kita DCC. Satu je. Tapi dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah guna perkataan DCC, Allah guna ladun, lam, dal, nun. Kadang-kadang Allah guna inda. Apa beza dia? Kalau Allah guna ladun, ia maknanya lebih khusus daripada inda. Apa yang khusus dia? Kalau Allah kata ladun berbanding inda, maknanya di sisi Allah tu dia sudah ada daripada mula sampai hujung. Itulah ladun. Berbeza penggunaan inda. Jadi kesimpulannya adalah azab Allah yang pedih, seperti mana ayat yang kedua min ladunhu menunjukkan azab itu sudah pun ada sampailah bila. Oleh kerana itu Allah turunkan Al-Quran memberikan ancaman kepada siapa-siapa yang menyengutukan Allah dengan mengatakan Allah ini mempunyai anak. InsyaAllah kita sambung lagi pada hari Isnin yang akan datang, dan saya akan bawa lagi dalam 20 naskah nota secara bercetak untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita dapat manfaat pengisian kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.